Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Azrani dan juga rakan-rakan sekelas yang lain. Kami dari kumpulan F untuk subjek EPPM 2053 Pengurusan Kewangan akan membentangkan tajuk laporan kes kajian kami di mana kami telah memilih untuk membuat syarikat 7-Eleven versus Family Mart. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu yang pertama Muhammad Rifat Zaki bin Saidina Amin, yang kedua saya sendiri Laila Kristina binti Muhammad Saiful Azmi, yang ketiga Zarul Muhaimin bin Jaafar dan yang terakhir Hafizri Huzrin bin Muhammad Rizwan. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan syarikat. Kami merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada waktu malam kami sering lapar. Persoalannya, kedai apakah yang masih beroperasi selepas pukul 12 malam? Okey, kami memilih syarikat 7-Eleven kerana ianya merupakan kedai sebeneka 24 jam. Dan kami tertarik bagaimana syarikat ini mampu untuk bersaing secara sihat dan mengekalkan lagi keuntungan syarikat. Selain itu juga, kami mendapati 7-Eleven mempunyai banyak cawangan yang dibuka di seluruh Malaysia. Akan tetapi, pembukaan Family Mart telah menjadi pesaing kepada 7-Eleven. Persoalannya, bagaimanakah kedua-dua syarikat ini mampu meraih keuntungan dan bersaing sebab kita boleh lihat tidak banyak kedai sebeneka di Malaysia yang membuka 24 jam dan bagaimanakah kedai ini mampu menjadi pilihan rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifat Zaki bin Saidina Amin, A174089. Saya ingin menerangkan tentang modal kerja syarikat 7-Eleven Holdings Berhad. Seperti yang kita ketahui, modal kerja hanya melibatkan dua elemen iaitu aset semasa dan liability semasa. Syarikat mempunyai sekitar 2,323 cawangan di seluruh Malaysia dan ingin menambahkan kepada 5,000 cawangan sebagai pelan jangka masa panjang. Perancangan ini bagi mengembangkan lagi dan mengukuhkan lagi kedudukan syarikat 7-Eleven. Pada tahun 2018, syarikat hanya mencatatkan pengurangan dalam modal kerja sebanyak RM227,166,000 dan tahun berikutnya meningkat kepada RM336,526,000. Peningkatan ini menunjukkan kelemahan 7-Eleven dalam menguruskan modal kerja syarikat. Pada tahun 2018, Family Mart Company Limited mencatatkan lebihan dalam modal kerja sebanyak RM5,659,435 dan berubah kepada RM5,678,038 pada tahun berikutnya. Ini berikutan daripada kecekapan syarikat dalam menguruskan modal kerja syarikat. Perbincangan dan cadangan yang saya boleh nyatakan di sini ialah syarikat 7-Eleven harus mencontohi bagaimana Family Mart menguruskan modal kerja syarikat mereka. Family Mart juga bijak dalam memasarkan produk dan syarikat mereka. Seperti contoh, walaupun tahun 2019 Family Mart mengalami beberapa isu seperti tiada dalam senarai premis halal, dan walaupun ketika itu Family Mart bukanlah merupakan kedai serbaneka yang terkemuka di Malaysia, namun syarikat mampu bertahan dalam pasaran dan dapat berkembang di Malaysia. Antara cadangan yang saya boleh berikan ialah 7-Eleven harus mengubah perspektif masyarakat Malaysia terhadap kedai sebeneka 7-Eleven. Hal ini kerana masyarakat nampak bahawa 7-Eleven merupakan kedai serbaneka yang menjual barangan dengan harga yang agak tinggi. Cadangan yang kedua pula ialah syarikat harus menawarkan sesuatu yang baru dan sesuai dicuba oleh rakyat Malaysia. Dan yang ketiga ialah 7-Eleven juga perlu berkolaborasi dengan beberapa syarikat lain bagi meningkatkan mutu dan kualiti kedai serbaneka 7-Eleven. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizri Huzrin bin Muhammad Rizwan bernombor matrik A175491. Okey, saya akan menerangkan mengenai polisi dividen. Isu yang telah kami kaji ialah adakah pemegang saham akan kekal bersama syarikat 7-Eleven atas penurunan kadar dividen bagi tahun 2019 untuk masa hadapan. Okey, sebab berlakunya pengurangan kadar pulangan dividen disebabkan oleh syarikat 7-Eleven menggunakan keuntungan syarikat untuk membeli semula saham syarikat. Okey, hal ini kerana bagi mengukuhkan kedudukan syarikat daripada pelabur lain. Selain itu, syarikat 7-Eleven menggunakan keuntungannya untuk melabur bagi membuka cawangan yang baharu yang dipercayai mampu menjana kepada pendapatan yang lebih tinggi. Okey, bagi analisis syarikat 7-Eleven, kita boleh lihat keuntungan syarikat bertambah pada tahun 2019 sebanyak RM2.75 juta. Okey, walaupun keuntungan syarikat bertambah,
Akan tetapi kadar pulangan dividen syarikat menurun dari 2.4% kepada 2.3% untuk tahun 2018 dan 2019. Nisbah pembayaran juga mengalami pengurangan pada tahun 2018 iaitu daripada 52.52% kepada 48.52% pada tahun 2019. Okey, jika dibandingkan dengan syarikat Family Mart, kadar keuntungan dan kadar pulangan dividen bertambah. Kadar keuntungan bertambah sebanyak RM440 juta dan kadar dividen bertambah dari 4.21% kepada 5.41% bagi tahun 2018 dan 2019. Hal ini kerana disebabkan oleh peningkatan daripada keuntungan syarikat. Akan tetapi nisbah pembayaran berkurang sebanyak 40.2% daripada 42.1% untuk tahun 2018 dan 2019. Okey, hasil daripada perbincangan dan cadangan, syarikat 7-Eleven perlu meningkatkan kadar pulangan dividen bagi mengelakkan pelabur meninggalkan syarikat tersebut. Selain itu, pembukaan franchise baru juga merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan lagi keuntungan dan prestasi syarikat. Seterusnya, syarikat 7-Eleven juga boleh mengurangkan kos operasi bagi meningkatkan keuntungan kepada syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaru Muaimin bin Jaafar, nombor matrik A175152. Okey, bagi saham pula, isu yang kami bincangkan ialah adakah pelabur akan kekal atau menjual semula saham syarikat 7-Eleven pada tahun hadapan. Hal ini kerana prestasi share yang baik akan memberikan keyakinan kepada pelabur untuk melabur dalam syarikat. Seterusnya, kami juga dapati sebab berlakunya peningkatan dalam nilai saham dan keuntungan syarikat 7-Eleven adalah kerana pembukaan cawangan-cawangan baru yang dilakukan oleh syarikat 7-Eleven. Hal ini kerana meningkatkan lagi kedudukan prestasi syarikat serta keuntungan syarikat. Hasil daripada itu akan memberikan pulangan kadar faedah yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Terdapat dua analisis asas nisbah yang boleh digunakan pakai sebagai rujukan prestasi saham. Yang pertama adalah pendapatan sesaham. Berdasarkan jadual ini, kita dapat melihat terdapat peningkatan pendapatan sesaham syarikat 7-Eleven sebanyak RM4.57 pada 2018 berbanding 2019 iaitu sebanyak RM4.74. Manakala syarikat Family Mart pula mencatatkan peningkatan ESP RM66.45 2018 berbanding RM89.64 2019. Okey, seterusnya bagi analisis yang kedua pula ialah price earning ratio ataupun nisbah PE. Nisbah PE menunjukkan beberapa nilai yang pelabur sanggup bayar untuk memperoleh pendapatan dalam syarikat. Di sini kita dapat melihat bahawa bagi syarikat 7-Eleven, nisbah PE menunjukkan peningkatan dari RM31.51 pada 2018 kepada RM34.14 pada 2019. Manakala bagi syarikat Family Mart pula, nisbah PE menunjukkan peningkatan dari RM52.70 pada 2018 kepada RM78.01 pada 2019. Okey, bagi perbincangan dan cadangan pula, syarikat juga perlu melaksanakan unjuran pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang supaya dapat meningkatkan kedudukan kewangan yang lebih baik. Seterusnya, saya berpendapat bahawa syarikat boleh meningkatkan lagi nilai ESP semasa bagi memastikan kedudukan saham syarikat sentiasa stabil sama dengan keuntungan syarikat. Okey, baiklah, untuk perbandingan jumlah hasil, kita akan melihat dari segi perbandingan dengan Family Mart dan juga perbandingan antara tahun. Jika dibandingkan dengan Family Mart, prestasi syarikat 7-Eleven sangat rendah berbanding dengan prestasi Family Mart. Namun begitu, jika dilihatkan setiap tahun, dapat dilihat berlaku peningkatan di dalam jumlah hasil yang direkodkan oleh 7-Eleven. Untuk yang kedua pula adalah perbandingan untung kasar, di mana kita dapat lihat bahawa perbezaan di antara 7-Eleven dan Family Mart ini sangat ketara, di mana Family Mart merekodkan jumlah untung kasar yang sangat tinggi berbanding dengan 7-Eleven. Namun jika kita lihat dari segi peningkatan setiap tahun, 7-Eleven merekodkan peningkatan sebanyak 18.06% dan pada tahun 2019 pula berlaku kejatuhan untung kasar di mana sebanyak 9.35%. Seterusnya, perbandingan prestasi syarikat dari segi margin keuntungan. Jika dilihat 7-Eleven Holdings pada tahun 2017,
Margin keuntungan yang direkodkan adalah 2.35 sen untuk setiap jualan. Pada tahun 2018 berlaku sedikit penurunan kepada 2.26 sen setiap jualan dan pada 2019 berlaku peningkatan semula iaitu sebab 2.29 sen setiap jualan. Dan akhir sekali adalah perbandingan dari segi pelaburan atas aset. Jika dilihat melalui graf-graf yang ada di slide sekarang, kita dapat lihat bahawa peratusan pelaburan di atas aset 7-Eleven Holdings adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan Family Mart Company di mana 7-Eleven Holdings merekodkan 6.46 pada tahun 2017, 6.69 pada tahun 2018 namun berlaku penurunan hampir separuh iaitu 3.80 pada tahun 2019. Okey, bagi kesimpulan pula, syarikat 7-Eleven mempunyai kedudukan prestasi yang baik. Akan tetapi, syarikat 7-Eleven juga perlu meningkatkan lagi promosi bagi menambah jualan syarikat. Di mana jika dilihat Family Mart yang baru bertapak di Malaysia tetapi boleh menjadi terkenal dengan lebih cepat. Selain itu, syarikat 7-Eleven boleh membuat kolaborasi dengan syarikat lain bagi meningkatkan produk jualan. Syarikat justru dapat meningkatkan lagi keuntungannya.